Okey. Assalamualaikum. Selamat petang. Kembali balik pada kita punya kelas. So kita akan ada masa lebih kurang dalam 45 minit lagi. Okey, so macam mana keadaan semua orang? Turn on webcam masing-masing. Cuba tengok keadaan anda macam mana? Baik Tuan, baik. Ada Tuan, Okey Tuan, okey. Okey. Cuba tengok Tuan. muka sikit. Okey. Okey. So semua tak berani nak tunjuk webcam. Tanta dengan peluk bantal ke apa ke, saya pun tak tahu ni. Okey. So sekarang ni, okey tak ada di ruangan chat. Okay, so saya akan masuk pada topik yang kedua. Seperti yang ada di dalam saya punya share Google Slide sekarang ni. So dokumen tadi saya dah share kan. So bagi yang baru masuk, anda boleh download saya punya slide untuk tengok semua konten-konten yang ada dalam tu. Dan disebabkan dalam Google Slide, saya akan sentiasa upgrade saya punya notes. Nanti saya akan sharekan yang latest lah. Okay. Make sure anda faham bila saya cakap saya sharekan yang latest, nanti bila anda download notes tu saya akan bagi tahu ada update dan juga sebagainya. Okay. So basically benda ni ataupun notes ni saya akan sharekan dalam CDOS lah. Okay. So kita akan pergi pada topik yang kedua iaitu multimedia development. Okay. Okay, so multimedia development. Saya cuba, video ni dah tak available. Okay, video ni berkenaan dengan Finding Nemo. Okay. Nanti saya updatekan dia punya link yang dah broken tu. Saya tunjukkan video yang ni lah, Bobo Boy. Okay, kelas ada dengar tak audio daripada video ni? Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Okay. Nanti saya cuba cari masalah dia, kenapa dia tak ada keluar audio ya. Okay, tak apa. So nanti download juga nota ni dan awak boleh tengok pada bahagian introduction. Okay, behind the scene ni sebenarnya yang menceritakan tentang anak-anak muda daripada Malaysia. Okay, anak-anak muda tempatan. Iaitu yang diketuai oleh Nizam Razak. Dia adalah, asalnya Nizam Razak ni ke adalah macam saya sebut tadi, dia geng dengan Usama Zaid tu tadi tu, iaitu daripada geng Agent Ali. Okay, so dia berkembang dan dia keluar daripada Les Copak Production pada 2011 tak silap saya, dan dia bangunkan dia punya studio animasi dia sendiri iaitu Bobo Boy. Okay, ataupun nama syarikat dia adalah Animonstar. Okay, dulu Animonstar, sekarang dia tukar kepada Monstar Studio. Okay, so banyak daripada background anak-anak muda kita sekarang ni yang menceburi bidang animasi ni lah. So Nizam Razak ni adalah salah satu contoh kejayaan yang besar bagi generasi kamu lah. Okay. So apa yang saya nak cuba highlight untuk topik ni adalah multimedia development. Dari segi pembangunan multimedia ni, siapakah orang-orang terlibat? Siapakah yang di belakang kamera yang kita tak kenal yang menjayakan sesuatu projek tersebut? Okay. So dalam cerita Finding Nemo tu, orang yang memainkan peranan dia adalah dia punya Andrew Stanton, dia punya director dia. Okay. Dan dalam Bobo Boy tadi kita tengok Nizam Razak. So untuk topik yang kedua ni, 1.2, kita akan tengok dari segi lesson learning outcome. Apa dia? By the end of today's lesson, students should be able to confirm the phases of multimedia development model. Okay, anda kena tahu apakah proses untuk membuat satu produk multimedia. Okay, macam nak buat rumah, apakah proses nak buat rumah? Basically mesti ada plan, mesti ada tapak, mesti dibangunkan tiang, dan mestilah buat dia punya bumbung, dinding dan juga sebagainya. Okay, so aplikasi multimedia melalui proses yang macam mana? Dan dengan trend sekarang macam Bobo Boy tu, macam mana dia boleh hasilkan animasi dalam tempoh yang singkat, iaitu 12 bulan, mempunyai kualiti yang sangat tinggi dan satu filem yang berjaya. Siapakah mereka di belakang daripada Bobo Boy tersebut? Itu kita akan tengok daripada the development team. Siapakah orang-orang yang terlibat? Dan setiap orang daripada tim tersebut, apakah tanggungjawab mereka? Apakah responsibility dia? Dan sebab nanti dalam projek anda kena faham ini. Siapakah orang yang menyumbang dalam tim anda? Apakah tanggungjawab dia?
yang menjayakan anda punya projek. Okay, kemudian pada part yang kedua untuk development ini, anda kena bangunkan anda punya development plan dan juga explain the phases in multimedia development model. Okay, so kita akan start dengan slide yang seterusnya. Okay, so ni nanti boleh tengok. Okay, multimedia development. Okay, ada 3 poin yang penting dekat sini. Iaitu yang pertama, wide range of product gives rise a variety of approaches to multimedia development. Sekarang ni dalam dunia multimedia, dalam dunia kita sekarang ni, banyak produk ataupun cara untuk menghasilkan sesuatu produk. Okay, kalau kita tengok dekat situ, untuk social media, keluar Facebook, Instagram, macam-macam lagi, TikTok, lagi apa yang terbaru. Okay, kemudian dari sudut game. Okay, dalam bentuk dulu PC game. Kalau zaman saya dulu ada Counter Strike. Sekarang ni bukan setakat PC game, dia dah pergi pada mobile game. Contohnya application apa? PUBG dan juga sebagainya. Okay. Daripada situ, print publisher, filmmaker, game producer, corporate trainer and educators all approach their work differently but all share common challenges and opportunity dictated by the nature of multimedia technology. Kalau kita lihat, banyak produk yang dihasilkan dalam banyak bidang. Contohnya bidang filem, bidang game, bidang pengajaran, pendidikan. Semuanya orang-orang yang terlibat ni mempunyai kaedah approach yang berbeza. Tetapi apa yang kita nak lihat dalam hari ini adalah dia mempunyai common challenges and opportunities. Setiap daripada background yang berbeza mempunyai common challenges and opportunity yang terdapat dalam nature of multimedia technology tersebut. So kita akan tengok dekat sini. Okay, jadi hasilnya as a result multimedia developers share a common set of essential tasks. Okay, jadi berdasarkan daripada approach yang berbeza, orang yang berbeza, tetapi produk yang nak dihasilkan tu multimedia. Jadi kita boleh tengok common set of essential tasks yang dikongsi mereka semua ni. Okay. So kita tengok. Okay, ni contoh gambar ini ambil dekat studio dalam filem Inside Out. Okay, ini adalah team production dia. Ini adalah development team mereka. Okay. So the development team, orang yang terlibat dalam pembikinan sesuatu multimedia. A successful commercial product are the result of teams of professionals following a carefully planned development process. So dia mesti ada 2 elemen kat sini. Professional, team yang professional yang mengikut carefully planned. Salah satu tak ada, tak jadi juga. Awak ada team yang bagus-bagus tapi dia tak ikut perancangan. Semua ada kepala masing-masing. Contohnya dalam tim bola sepak, awak ada Ronaldo dengan Messi. Walaupun dia ada tim yang berbeza. Kalau kita tengok Ronaldo dengan Messi ni 2 orang daripada tim yang berbeza kan. Tapi kalau awak letak dekat dalam satu tim yang sama, tapi dia tak ada goal yang sama. Okay, dia tak berjuang ke arah tim yang sama, bermaksud tak juga dapat hasil. Itu yang dikatakan sebagai team of professional, dia mesti ada ikut plan dia. Okay, kalau awak ada plan yang bagus, tapi tim bola awak, tim profesional awak main tak bagus. Sama juga anda punya projek tidak berjaya juga. Okay. So a team is important for 2 reasons. Okay. Kenapa perlu ada team yang bagus? Dia mesti ada 2 reason kat sini. Sebab kenapa kita perlukan ramai orang dalam satu produk tu? Sebab different specialists are needed to produce high quality media. A person skilled in graphic, for example, is seldom equally skilled in sound. Ini sebabnya kepelbagaian orang ada dalam satu tim anda. Sebab mungkin masa kena buat storyboard anda tak pandai melukis. Tapi ada daripada tim anda yang pandai melukis. Tapi ada pula, ada orang yang pandai melukis tapi dia tak pandai buat documentation. Suruh dia buat karangan dia berterabur. Okay, itu sebabnya satu tim diperlukan. Sebab different specialist. Okay, nanti kita tengok tugas tiap spesialis ini. Okay, kemudian kita tengok yang kedua, reason yang kedua adalah satu tim penting. A multimedia project is usually shaped and reshaped by interaction of team members. Bermaksud daripada tim tadi itulah terhasilnya satu idea yang bagus. Okay,
So, setiap kali anda berjumpa dengan team member awak akan dapat idea-idea yang baru. Okay, why not kita cuba approach macam ni? Why not kita tambah baik macam ni dan juga sebagainya. Okay, itu sebab orang cakap kalau kita berbincang, kita akan dapat selesaikan satu masalah apabila kita berbincang. Kita brainstorm dan juga sebagainya. Okay, kerja multimedia ni buat seorang tak jadi. Itu dia punya keyword dia. Okay, tapi kalau banyak orang, semua ada dia punya goal masing-masing, dia tak ikut dia punya plan pun tak jadi juga. Okay. So dalam semesta ni, kita nak relate dengan awak. Benda-benda inilah yang awak nak kena rancang dengan baik. Buat satu team, kemudian agihkan kerja dengan baik, kemudian follow up. Kalau semua orang nak jadi project manager, semua orang bagi arahan aja, tak ada orang yang buat kerja. Jadi tak jadilah awak punya project. Okay. So, ni saya je tunjuk yang Inside Out punya ni. Awak tengok bagaimana satu filem daripada Disney tu, dia mempunyai perancangan yang detail dari sudut jalan cerita. Kalau tengok dekat situ, dia masa dia brainstorm, dia tunjukkan macam mana kita boleh ubah dan juga sebagainya cerita tersebut. Okay. Okay, so siapakah orang-orangnya? Siapakah team member dia? Apakah peranan dia? So kita ada 7 orang dalam team member. Yang pertama pastinya anda punya project manager. Orang yang kedua penting adalah project designer. Orang yang ketiga adalah anda punya content expert. Orang yang keempat anda punya writer. Orang yang kelima adalah media specialist. Okay, yang saya cakap tadi. Setiap orang ada speciality masing-masing. Kemudian kita ada programmer. Okay, so anda sebagai student JTMK, pada mula-mula anda masuk ke industri nanti, kebanyakan daripada anda akan berkisar dalam 2 bidang ini. Siapakah akan jadi orang yang dalam bidang media specialist dan siapakah yang akan jadi programmer. Okey, inilah bidang kerja anda nanti, kebanyakannya pada entry level. Mungkin pada level yang berikut, kalau anda ada 5 tahun dalam bidang multimedia, mungkin anda dah ada expert dari sudut organisasi, anda boleh jadi sebagai seorang project manager. Okey, so kita nak tengok dia punya tugas masing-masing. Okey, project manager adalah orang nombor 1. Okey, orang nombor 1 kerana yang penting project manager dia kena buat apa? Yang pertama, responsibility of project manager is contract negotiation with client. Buat negotiation dengan klien, kena cari klien, kena dapatkan berbincang tentang suatu project. So bila dia dah dapat project, dia akan buat hiring and evaluation of team member. Dia akan cari orang yang berkaitan untuk buat project tersebut. Kemudian project manager akan buat creating and monitoring project schedule. Dia akan buatkan schedule. Contohnya project Boboiboy tadi dia ada 12 bulan, so dia akan buat schedule untuk 12 bulan. Juga orang yang bertanggungjawab dari segi bajet. Berapakah peruntukan yang diperlukan, berapakah keperluan yang ada berdasarkan kontrak dengan klien dia. Contohnya untuk satu episod Agent Ali, okay, TV3 bagi pada team Wow Animation 50,000. Maksud satu episod tu dia kena bajet dalam 50,000 untuk penghasilan dia. Okay, seterusnya monitor client review dan juga approval. Okay, kemudian coordinating testing and revision, ensuring product delivery. Okay, pastikan delivery product itu berjaya, and overseeing the product documentation and archiving the project material. So ini adalah responsible sebagai seorang project manager. Okay, kita tengok pada project designer. Okay, ni orang yang kedua penting. Project designer adalah orang yang akan menentukan tema sesuatu cerita. Kalau kita tengok cerita Boboiboy, dia berkisar tentang sci-fi. Dia pergi travel space, banyak creature, planet-planet lain dan juga sebagainya. Itu adalah tema dia. Okay. Kalau Agent Ali, tema dia berkaitan dengan Mission Impossible. Contohnya risikan dan juga sebagainya. Itu adalah tema cerita dia. So project designer adalah orang yang bertanggungjawab untuk organizing information by topic and structuring content. Establishing the look and feel of the product. Kalau tengok daripada contoh filem tadi, apakah tema dia? Kalau awak buat pasal apps, contohnya apps seni craft tangan. Jadi tema anda mestilah berkaitan dengan seni craft tangan.
Kalau buat aplikasi tentang permainan kanak-kanak, mestilah tema dia lebih sesuai dengan kanak-kanak. Kemudian determining the metaphor for the user interface. Okay, so apakah awak punya perwakilan? Contohnya kalau awak nak buat apps, apakah bila ditekan button tu dia jadi apa? Contohnya button exit, dia tekan button pintu dan juga sebagainya. Itu adalah metaphor. Kemudian creating the navigational structure. So buat aturan aplikasi tu, menu depan apa, menu dalam, kandungan, konten dan juga sebagainya. Itu dikatakan sebagai project designer responsibility. Kemudian last sekali, dia akan supervise the work of media specialist. Sebab apa? Bila dia buat tema, orang-orang yang berkaitan dengan dia adalah media specialist. Sebab contohnya orang nak design button. Nak buat design button yang bertemakan keras tangan. Mesti dia nak kena tengok orang yang buat Photoshop. Kena tak tema tu? Itu yang dikatakan sebagai dia supervise kerja-kerja orang ni. Okay. Kemudian content expert. Okay. Content expert ni adalah pakar rujuk. Apa itu pakar rujuk? Contohnya anda punya tugasan adalah nak buat aplikasi Jawi. So siapakah pakar rujuk anda? Mestilah seorang yang berkemahiran dalam bidang Jawi. Contohnya cikgu sekolah rendah agama Parit Baru yang mengajar subjek ataupun kursus Jawi. Dia adalah dikatakan sebagai content expert. Kalau awak nak buat tentang aplikasi mandi jenazah ataupun pengurusan jenazah, siapakah expert yang anda cari? Pastinya kalau dekat PSIS ni, ustaz yang daripada Jabatan Pengajian Am, Ustaz Farid ke, Ustaz Tobroni ke, ataupun Ustaz Nahrawi ke, orang yang mahir dalam bidang dia. Itulah yang dikatakan sebagai content expert. So content expert, dia akan identifying facts, theory, procedure, process and other information to be presented. Okay, sebab apa? Bukan boleh sebarang orang boleh jadi content expert. Contohnya aplikasi-aplikasi yang penting. Contohnya tajwid dan juga sebagainya. Jadi anda kena cari orang yang content expert. Ni dalam FYP ni penting. Sebab nanti masa awak buat FYP, anda kena cari content expert. Siapakah pakar rujuk yang anda nak gunakan untuk buat aplikasi tersebut. Dan aplikasi-aplikasi yang berjaya, dia presentkan fakta tu dengan lebih mudah dan teratur. Okay, sebabkan dia adalah daripada orang yang bagi idea tu adalah daripada expert. Kemudian content expert responsibility, dia kena ensure the accuracy of all product content. Pastikan maklumat tepat. Kemudian assisting the product testing and revision. Okay, bila buat produk dah siap, dia akan buat testing, dia akan buat revision. Okay, maklumat mana yang salah, betul dan sebagainya. Kemudian identify other specialized content expert as required. Okay, jika memerlukan orang yang bidang yang lebih mendalam, dia adalah orang yang akan membantu dekat situ. Okay, so itu content expert. Kita pergi pada team orang yang seterusnya. Writer, penulis dalam bahasa Melayu. Okay, writer is a product proposal. Apa yang dia buat adalah product proposal for potential client. Orang yang akan buat proposal adalah orang penulis tu. Okay, dia akan bagi tentang detail product specification. Okay, maknanya proposal tu mestilah ada objektif, ada masalah yang dia cuba selesaikan dan juga sebagainya. So, diberikan tugas ini kepada writer. Kemudian dia juga adalah orang yang terlibat dalam penghasilan skrip untuk dialog dan juga sebagainya. Okay, contohnya cerita Boboiboy. Mestilah ada penulis yang cerita tentang cerita Boboiboy tersebut. Ejen Ali, apakah konsep dia dan juga sebagainya. Kemudian, jika ada masalah pada aplikasi tersebut, contohnya ada bug dan juga testing report, juga dibuat oleh writer tersebut. Okay. Release notes and manual dan juga help script. Okay, so writer ni senang cerita dia adalah orang yang terlibat dalam dokumentasi. Okay, kita pergi pada media specialist. Okay, siapakah media specialist? Iaitu orang yang mahir dalam bidang dia, antaranya grafik, sound, animation dan juga video. So ini adalah yang dikatakan salah satu daripada cabang-cabang yang anda boleh pergi dalam real industry. Sebab bila anda belajar kursus digital multimedia, akan ada topik yang anda berminat. Contohnya bila awak tengok pada fotografi, awak minat nak jadi fotografer,
Kemudian awak minat nak buat editing, nak buat cover magazine dan juga sebagainya, awak minat bidang grafik. So anda boleh pursue dalam bidang graphic design untuk mahir dan jadi seorang specialist. Dan mungkin nanti dalam topik audio anda berminat untuk hasilkan sound effect, soundtrack dan juga sebagainya. Jadi anda boleh mahirkan diri anda dalam Adobe Audition. Ataupun anda minat dalam bidang video, minat menghasilkan video dan juga sebagainya, awak nampak potensi awak dekat situ. So ini adalah cabang-cabang bidang dalam multimedia specialist yang anda boleh pergi. Okay. So, dan preparation of the individual element in multimedia application. So setiap orang ni dia punya kemahiran yang berbeza dan dia akan prepare elemen-elemen untuk menghasilkan satu produk tersebut. Okay, so itu tugas masing-masing. Okay, so kita pergi pada salah satu daripada kerja di bidang multimedia iaitu programmer. So ini memang bidang yang orang cakap specialist. Okay, so programmer memanglah student JTMK ataupun student IT yang kena tahu. Iaitu macam mana nak bangunkan aplikasi, anda lah orang yang akan programkan tu. Sebagai contohnya, provide user navigation button, image map, conditional branching. Okay, sebenarnya nak buat graphic button tu senang, tapi nak codekan dia. So, if click button dia jadi apa? Itulah programmer punya responsibility. Kemudian develop various form of user interaction. Nak kena insertkan text box, speech recognition, touchscreen dan juga sebagainya. Itu adalah responsibility sebagai seorang programmer. Okay, so programmer juga create specialized control function, movable object, video controller, calculator, interactive calendar, driving, flying or flight control ataupun fighting control. Okay, cuba kita tengok pada game Angry Birds itu. Sebenarnya programmer yang akan tentukan dia punya fizik. Okay, setiap burung dia ada kelebihan dia apa. Ada yang boleh meletup, ada yang boleh pecah tiga, ada yang boleh berpusing-pusing dan juga sebagainya. So itu yang memerlukan sebagai seorang programmer untuk programkan apakah action yang dia boleh buat. Kemudian support product development tools to automate tasks such as quickly renaming, updating and distributing a group of files. Okay, so programmer dia boleh automate job. Contohnya macam satu button dia punya function dia sama. So awak boleh copy je dia punya code dia untuk pergi pada function yang lain. Okay, itu adalah programmer. Dan last sekali, ni yang paling sakit ni. Debugging. Okay, bila run je project, okay, compile je keluar 100 error. Baiki satu line keluar 500 error. Itulah dia masalah seorang programmer. So orang yang tabah aja yang boleh jadi seorang programmer yang hebat. Okay, so kemudian anda boleh buat correction, kemudian documenting application bug. Okay, so itu adalah tugas anda sebagai programmer nanti. Okay, kita pergi kepada acquisition specialist. So, acquisition specialist adalah orang yang membuat research tentang cost and copyright permission. Okay, ini memang popular sekarang ni. Bila banyak application yang berada di pasaran, anda kena tahu apakah yang menjadi bidang yang kuat untuk anda ceburi. Sebagai contoh, kita tengok pada e-hailing. Okay, dulu masa mula-mula masuk Uber dulu, kita tengok Uber dia belum ada saingan. Lepas tu keluarlah Grab. Lepas tu keluar lagi Lyft. Keluar lagi macam-macam lagi application. So anda kena tengok dekat situ bagaimana untuk mengelakkan daripada copyright dan juga sebagainya. Okay, so ini adalah tugas seorang acquisition specialist. Kemudian complete copyright agreement, kemudian maintain document of copyright. Ini bertujuan bagi memastikan produk yang anda buat tu di-copyrightkan supaya tidak diciplak ataupun dicetak rompak. Okay, kemudian write copyright agreement between team member and the developer. Okay, kenapa ini penting? Jika anda mempunyai team dalam anda punya development, anda kena pastikan mereka setuju tentang kerahsiaan. Saya ambil contoh yang paling popular tentang kerahsiaan ni, kalau kita tengok Marvel. Okay, contohnya Marvel Avengers tu kan. Bagaimana dia boleh buat ramai aktor untuk join dia punya movie tu, tapi in the end tak ramai yang tahu apakah kesudahan cerita sebab yang dikatakan dekat sini. Dia kawal dari segi copyright, hak cipta dan juga sebagainya.
Okay, so mesti ada agreement between member. Bukan developer saja, between member pun sama juga. Okay, so itu acquisition specialist. Okay, so habislah tentang kita punya team responsibility. So kita ada 7 orang yang terlibat dalam satu team. Okay, untuk makluman anda semua, berapakah bilangan team member yang sesuai untuk satu projek multimedia? Okay, so dalam bidang multimedia ni, apa yang kita kena ketahui adalah satu projek multimedia dia akan berkembang mengikut size projek tersebut. Pada awal-awal dulu pembikinan animasi Upin Ipin, dia punya staff dia bermula daripada mungkin maybe 10 ke 20 orang. Bila Upin Ipin dia dah berkembang, dia dah buat movie, merchandise dan juga sebagainya, sampai satu tahap geng Upin Ipin, dia punya animator, dia punya video editor, sound editor dan juga sebagainya bertambah. Sehinggalah jadi bangunan yang lebih besar, contohnya dalam 50 orang. Tapi mungkin sekarang ni, dia punya projek dia jadi kecil dan juga sebagainya, so dia kecilkan. Jadi, bergantung pada apakah projek yang anda nak buat, so team member anda kena adjustkan mengikut kesesuaian. So dalam kes anda, sekarang ni satu grup mungkin akan ada 3 orang aja. Jadi daripada 3 orang tu mungkin akan memainkan peranan lebih daripada satu. Okay, contohnya dia juga adalah project manager dan dia juga mungkin jadi seorang media specialist. Ataupun dia mungkin seorang programmer dan dia juga adalah seorang writer. Okay. Dan mungkin juga lagi seorang dia punya tugas dia adalah project designer dan dia boleh jadi sebagai seorang media specialist. So itu yang dikatakan sebagai satu projek multimedia mempunyai tim yang berbeza kepada keupayaan masing-masing. Okay. So untuk menyiapkan projek anda sepanjang 14 minggu nanti, anda kena bentukkan satu team member anda. Okay, so kita dah habis tentang team member. Okay, kita ada lebih kurang masa lagi 15 minit. Okay, so saya boleh tunjukkan untuk part yang last kali. Untuk hari ini kita akan habiskan dari segi teori, di mana lepas daripada ini, esok praktikal 3 jam. Saya akan bagikan tugasan base pada kumpulan untuk anda buat proposal dan juga anda kena cari tajuk untuk projek apa yang awak nak buat. Okay, so kita pergi kepada ini. Multimedia Development Model. Okay, macam saya cakap tadi, bagaimanakah satu pembangunan multimedia mengikut proses apa? Okay, so kita dah tahu multimedia ni dia ada filem, dia ada animation, dia ada app, dia ada game, dia ada education, macam-macam dia punya aplikasi yang dibangunkan. Tetapi, apakah set of proses yang sama yang di-follow? Senang nak ingat adalah based on ADDIE. Apa itu ADDIE? A for analysis, D for design, second D is development, and I for implementation, and E for evaluation. So kalau pernah tengok model ni, di dalam SAD, System Analysis and Design, anda akan nampak ni adalah salah satu daripada cabang STLC. Okay, iaitu ADDIE model. So multimedia development dia menggunakan ADDIE model sebagai dia punya salah satu daripada standard of the process. Macam saya cakap tadi, nak buat rumah dia ada standard je. Untuk membangunkan multimedia development, dia ada basic of process yang dilalui. Iaitu, yang pertama anda buat analisa dulu. Analysis, the phase clarifies the instructional problem and objective, and identifies the learning environment and the learner existing knowledge and skill. Sebagai contoh, nak buat aplikasi tentang surah lazim, surah tajwid. Bukan surah tajwid, surah dalam Al-Quran. Okay. Kemudian awak nak buat aplikasi tentang tajwid, awak nak buat aplikasi tentang pengurusan jenazah dan juga sebagainya. So awak kena tengok yang sedia ada ni macam mana dia buat app tu. Kalau app tu bagus, apakah yang anda boleh tambah baik? Kalau sebelum ni dia punya aplikasi tu dalam bentuk, contohnya pengurusan jenazah dia tunjukkan dalam bentuk gambar. So apa yang anda boleh tambah baik? Contohnya awak boleh buat dalam elemen virtual reality ataupun augmented reality. Contohnya menggunakan kamera phone, anda boleh projectkan. Okay, contohnya untuk pengurusan jenazah, okay, saiz liang lahat. Berapakah kedalaman dan juga sebagainya dalam bentuk augmented reality. Benda tu possible kan?
Di mana, kalau dengan augmented reality kita boleh tahu size, kedalaman dan juga sebagainya. Itu analisis. So after anda pergi pada analisis, anda dah tahu apa yang anda nak buat, anda akan start fasa yang kedua. Iaitu buat the design phase, deal with learning objectives, assessment instrument, exercises, content, subject matter analysis, lesson planning dan juga media selection. So dalam design anda kena tetapkan apakah menu yang ada, apakah bentuk content yang ada, apakah media yang anda nak pakai. Contohnya media nak pakai VR ke, nak pakai video ke, animation ke dan juga sebagainya. So bila dah buat design dia, dah nampak apa tema yang awak nak buat, anda akan pergi pada fasa yang ketiga iaitu development. So di dalam development, in the development phase, instructional designer and developer create and assemble content asset blueprinted in the design phase. So contoh dekat dalam design, contohnya awak buat interface. Interface ni nak kena masukkan nota. So development akan merealisasikan user interface tersebut. Contohnya dia buat dalam bentuk grafik, kemudian dia letakkan button dan juga sebagainya, dan dia boleh buat klik dan juga sebagainya. Itu development. So dia assemblekan content tersebut. Kemudian bila dah siap development, fasa seterusnya adalah implement. The implementation phase develop procedure for trainer and facilitator and learner. Maksud mengajarkan bagaimana untuk pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Itu adalah implementation. So stakeholder akan terlibat pada waktu implementation ni. Macam mana nak gunakan app dan juga sebagainya. So after that, barulah kita pergi pada process of evaluation. Adakah aplikasi tersebut berjaya? Kemudian kita tengok evaluation. The evaluation phase consists of two aspect, iaitu ada dalam bentuk formative dan juga summative. Formative dia akan tengok secara setiap fasa tersebut. Kat mana dia punya aplikasi itu berjaya ataupun tak berjaya. Ataupun summative dia akan ambil keseluruhan. Okay, so itu adalah development model phases. Okay, so ini adalah model yang di-follow secara general. Okay, dengan berubahnya trend pada pembangunan application, contohnya kalau kita tengok sekarang ni apps dibangunkan dengan lebih cepat. Kalau awak nak ikut satu proses yang lama, contohnya macam bangunkan apps, sekarang ni kalau kita ikut tempoh masa awak belajar tu dalam tempoh berapa? 14 minggu. So 14 minggu maknanya dalam tempoh 4 bulan awak nak kena buat apps. So awak kena follow the process yang lebih rapid. Kalau kita tengok pada SAD, ada satu proses yang lebih cepat iaitu agile. Mana anda boleh singkatkan proses-proses tersebut, kemudian anda buat dalam modul-modul yang berbeza. Okay? Tapi basically, this is the model for multimedia development. Okay, so kita dah masuk pada 10 minit terakhir untuk kita punya kursus. Okay, untuk kita punya topik iaitu 1.2. So, what is the next steps for you? Okay, so di sini kita nak kena memikirkan pasal planning. Okay, so anda dah nampak dah satu team tu dia kena buat planning, dia kena ada team member yang kuat dari segi apakah kemahiran-kemahiran dia, kemudian dah tahu dia punya proses dia. So marilah kita memikirkan pasal plan dia. Okay, so dalam merancang satu projek multimedia, ada beberapa perkara yang anda perlu fikirkan. Okay, nak buat satu apps, apakah benda yang anda kena tahu? Ada 3 benda dalam task untuk planning, iaitu anda kena buat definition, kemudian design dan juga production. Okey, dalam fasa definition ataupun dalam bahasa Melayu definasi, mencari makna. Okey, masa kita buat planning, kita kena cari apakah benda yang kita nak buat, iaitu yang pertama proposal. Okey, kemudian dalam penerangan tu anda kena ada flowchart dan juga storyboard, mesti ada punya function dan juga specification dia. Okay, kejap lagi kita akan tengok dengan lebih lanjut. Lepas anda buat definition, anda kena buat design dia. Anda kena buat dia punya contoh media creation, interface design dan juga prototype. Barulah anda buat dalam fasa production. Okay, kita tengok dalam mendefinisikan sesuatu projek, ini adalah soalan-soalan yang anda nak kena tanya.
Nak buat satu apps yang baru dalam multimedia, anda kena tanya soalan yang paling basic. What is the purpose of the product? Okey, kalau kita tengok dekat PSIS ni, apakah masalah dia? Bila awak dah masuk SEM 3 dah kan? Dekat thesis ni, apa apps yang tak ada? Okey. Apakah tujuan, contohnya makanan kan? Susah nak dapat makanan yang best-best. So, kita boleh tengok dekat situ. Propose product tu adalah untuk pemesanan makanan. Contohnya. Kemudian, who are the intended user? Pastikan awak dah tahu dah siapa user yang nak gunakan. Kalau setakat dekat poli, untuk digunakan oleh student. Maknanya awak dah tahulah target student, target user awak siapa. Kemudian daripada situ awak kena tahu age, gender, class dan juga nationality. Okay. So bila kita tanya pada user, kita kena tahu benda-benda ni. Kenapa? Disebabkan sesuatu apps dia mesti bergantung pada dia punya user dia. Contohnya macam saya cakap tadi, nak buat aplikasi tentang tajwid. So anda kena tetapkan apakah age dia. Nak buat aplikasi tajwid untuk kanak-kanak, anda kena buat aplikasi yang lebih interaktif. Sebab kanak-kanak dia belajar tak sama macam orang tua. Dan anda juga kena tahu dari sudut gender. Okay, contohnya lelaki dan perempuan. Dan juga dekat sini dia ada classes dan juga nationality. Contohnya app yang mempunyai sudut nationality ni, awak nak buat aplikasi bahasa Melayu. Tapi awak tengok nationality dia adalah orang yang tak pernah belajar bahasa Melayu. Jadi dekat situ, apakah aplikasi yang sesuai untuk non-Malays untuk belajar tentang bahasa Melayu? Itu yang soalan-soalan yang nak kena tanya. So bila dah dapat jawab soalan ni, ada kena come up dengan satu proposal. Okay, so proposal dia tak besar. Iaitu proposal dia hanya mempunyai 1 hingga 3 page. Ia mengandungi 1, anda kena terangkan pasal tim anda. Siapakah tim member anda, apakah role mereka. Kemudian anda kena nyatakan goal anda. Macam saya cakap tadi, buat application untuk apa? Apa objektif aplikasi anda? Pemesanan makanan contohnya, e-hailing untuk apa dan juga sebagainya. Kemudian anda kena come up dengan problem statement. Kenapa nak buat e-hailing ataupun pemesanan makanan dekat PSIS? Disebabkan susah nak dapat makanan selain daripada kafe. Okay. Kemudian outline project outcomes dan juga benefit. Apakah signifikannya awak buat apps pemesanan makanan? Untuk memudahkan pelajar di asrama memesan makanan even pada waktu hujung minggu contoh. Kemudian anda kena briefly describe projected multimedia content. Okey, apakah anda nak aplikasi anda boleh buat? Okey, 1, dia boleh tahu location kat mana anda berada. 2, kita boleh cari juga lokasi kat mana restoran-restoran terdekat. Kalau contohnya nak buat untuk pemesanan makanan lah. Kemudian anda juga kena describe the type of the users of interactivity. Perlu juga ada ni. Sebab kalau nak buat pemesanan makanan sebagai contoh, apakah application tersebut boleh buat? 1, boleh tahu location. 2, boleh pesan. 3, dia boleh bayar dan juga sebagainya. Itu termasuk dalam anda punya project scope anda. Okay, apakah interactivity yang terlibat? Okay. Kemudian anda juga dalam proposal anda perlu bagi tahu tentang apakah cost estimate untuk suatu projek. Ini boleh buat anggaran, apakah software yang diperlukan, hardware yang diperlukan, contoh device yang diperlukan dan juga sebagainya. Dan mestilah anda kena buat reference. Okey, kenapa reference penting? Apa-apa juga proposal, contohnya macam nak buat projek. Anda kena refer pada apps-apps yang dah ada. Contohnya awak study tentang Grab Food. Awak study tentang Food Panda dan juga sebagainya. So anda boleh tengok dekat situ apakah yang ada yang boleh diguna pakai dan apakah yang anda boleh tambah baik dekat application tersebut. Okey. Saya tengok dekat saya punya list ni ada yang living tadi. Siapa yang list tadi? Saya download. Okey. Okay, so itu dari segi sudut proposal. Okay, so seterusnya adalah flowchart. Okay, ini dah nak masuk dah last dah ni. So flowchart is a broad overview, sketch or outline of the product, a simple box diagram with brief description of product content.
and lines and arrow to connect the box of identified. Okay, cara dia macam ni. Tengok pada gambar ni. Okay, so anda buat brainstorming dengan member, ada kena ikan dalam bentuk yang simple. Apps tu dia ada apa? Mula-mula dia ada main menu, lepas tu dia ada menu 1, dia ada menu 2, menu 3, ada quiz. So ini yang anda kena rancangkan dari segi flowchart. Macam mana dia punya proses of anda punya application tersebut. Dan juga anda kena draw storyboard. Apa itu storyboard? A series of sketches of major screen, rough drawing of multimedia elements such as photo, animation or video are sketched in. Kena buat lukisan. Contohnya dalam bentuk gambar, dalam bentuk apakah representation awak nak buat untuk projek awak. Kemudian kat mana kedudukan button dan juga navigational object. Contohnya pull down menu, kemudian back, exit, close dan juga sebagainya. Okey, dan saya nak highlight dekat sini, storyboard anda mestilah produce with pen, pencil or paper or whiteboard or with a computer. Banyak kaedah yang awak boleh gunakan untuk anda punya storyboard. Ini contoh. Okey, ini contoh sebelum terhasilnya aplikasi, dia buat storyboard dia macam ni. Mula-mula dia ada bahagian login. Okey, ada ruang username, password, sign in. Kemudian, okey, dia ada dalam bentuk grafik, ada gambar, lepas tu ada penerangan. Lepas tu dia ada button kecil-kecil. Kemudian ada button untuk menu untuk chat. Okay, kemudian kalau dia nak respons macam mana dan juga sebagainya. Okay, kemudian dia ada kat sini, okay, contohnya ni adalah untuk setting dia. Contohnya dia nak link pada social media, save notification dan juga sebagainya. Okay, so sekejap saya tengok. Okay, dan ni adalah contoh storyboard yang di-generate dalam bentuk komputer. Okay, so nanti anda boleh download dan awak boleh klik dan tengok pada storyboard yang ada dekat sini berkenaan dengan apakah application awak nak buat. So ni nanti boleh download dan awak boleh klik dan dia akan pergi buka satu website untuk game art 2D GUI. Okay, ni saya dah bagi dia macam link dia. Ni contoh-contoh dia. Ni fantasy game punya UI dan juga sebagainya. Okay, so habis kuliah setakat ni, esok saya akan masuk untuk aktiviti. So aktiviti ni jangan buat dulu. Setakat hari ni anda boleh download saya punya notes ni dan anda boleh tengok tadi dekat saya buka satu tab baru. Dekat sini. So saya dah sharekan dekat anda satu link untuk anda tengok aplikasi-aplikasi contoh user interface storyboard untuk awak buat application anda. Okay, so maka dengan itu berakhirlah kita punya kelas pada hari ini. Terima kasih kerana stay tune dengan saya punya kelas untuk hari ini. Okay, so saya dah tutupkan saya punya note. So kita akan jumpa esok pada jam 2 suku petang. So make sure anda hadir macam hari ini, so hadir awal. So esok kita akan buat bahagian praktikal di mana anda akan diberikan tugasan untuk menghasilkan proposal, storyboard dan juga flowchart. So dengan itu saya tutup kelas saya pada petang ini dengan satu link kehadiran. So saya nak anda buka pada ruangan chat. Saya sharekan borang kehadiran. Okey, so pada ruangan chat saya dah masukkan satu borang kehadiran. So sila isikan borang tersebut untuk saya ambil kehadiran anda pada hari ini. Okey. Selepas anda isikan, anda boleh leave dan kita jumpa kelas esok. Sekian, terima kasih.
Okay, terima kasih Tuan. Okey, Terima kasih, Tuan. sama-sama. Jumpa esok. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Tuan. Okey, terima kasih. Terima kasih Terima kasih, semua. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan. Okey, make sure isikan borang kehadiran ya. Lepas tu baru anda boleh leave call eh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam, Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum.